Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kita. Untuk kali ini masih lagi dalam tema 7 iaitu pertanian dan penternakan. Unitnya dah bertukar kepada unit 20. Mari bertani. Dia ajak kita bertani. Bagus juga PKP-PKP ni kan. Okey, jom. Yang pertama ni kita akan menumpukan usaha kita kita punya effort untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Macam biasalah kita akan bersembang aja sebenarnya dalam sesi ni tapi dalam sembang-sembang pun ada pelajaran yang kita boleh capai dalam sesi ini. Apa benda yang kita nak capai kita akan tengok selepas ini. Okey, itu dia. Untuk sesi ini, objektifnya mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Okey, dia nak awak dengar, awak tafsir dan bagikan respon terhadap soalan secara kritis. Okey, kriteria kejayaannya awak dengar dan tafsir soalan, kemudian memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Baik, kalau benda ini dilakukan dalam kelas secara konvensionalnya dululah mungkin ianya dapat dicapai dengan lebih mudah sebab ada interaksi yang direct antara awak dengan guru-guru awak. Tapi untuk sesi dalam video macam ini, seharusnya awak bolehlah berinteraksi secara linear lah. Senang cerita linear, interaksi linear. Awak cakap betul ataupun tidak, itu tak ada apa-apa respons tertentu. Jadi macam mana tu nak buat tu kita sama-sama lah, kita cuba buat yang terbaik supaya awak dapat capai sesuatu dalam sesi pembelajaran kali ini. Baik, apa yang dia nak kita capai lah sebenarnya dalam sesi ini, memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Dia nak awak berfikir. Dia nak awak berfikir macam mana nak respons terhadap soalan yang diberikan. Dan kemudian apabila disentuh tentang kritis dan kreatif ini ialah yang mana soalan yang diberikan itu biasanya dia memerlukan awak berfikir macam mana awak nak menyesuaikan soalan itu dengan mungkin awak punya minat, mungkin awak punya kemahiran, kepakaran tertentu, mungkin dalam keadaan kedudukan kewangan awak, mungkin awak punya rumah dekat mana, dekat taman ke, dekat kampung ke, sesuai tak untuk melakukan apa yang ditanya itu. Baik. Itu ialah soalan respons lah, macam mana kita nak respons terhadap sesuatu soalan Tapi dalam ni dia minta awak respons terhadap soalan secara kritis. Untuk itu dibagikan kita satu tajuk iaitu penyediaan bongkah cendawan. Okey. Macam mana, apa cerita ni, apa bendanya ni, kita akan tengok selepas ni apa bendanya. Okey, baik. Cerita dia penyediaan bongkah cendawan. Okey, sebelum kita pergi pada tajuk ni lah. Tadi dinyatakan dalam objektif tu memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Okey, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu dululah kritis. Kritis, kreatif biasa kita dengar benda alah ni, tapi mungkin kita kurang faham, kita kurang jelas kritis tu apa, kreatif tu apa. Untuk mudahkan ceritanya, kritis ni ialah kita membuat penilaian terhadap sesuatu yang sedia ada, diberi. Contoh macam ni lah. Dia bagikan penyediaan cendawan ni, kelebihan dia, produk berasaskan bongkah cendawan dan sebagainya.
Dia bagi maklumat-maklumat ni, kita nilai. Oh, ni bagus ke? Ini tak bagus kot. Ni boleh kot. Ni tak boleh kot. Itu ialah kritis. Kreatif pula. Kreatif ini ialah kita mencipta sesuatu yang baru. Untuk mencapai, contoh, dia bagi kita objektif je. Dia bagi kita kena buat uh, kita kena membuat satu alat yang membolehkan penuaian cendawan ini lebih cepat dan efisien. Contoh, kemudian kita ciptalah alat untuk membantu kita menuai cendawan ni dengan lebih cepat dan efisien. Itulah kreatif. Kreatif ni lebih kepada pembinaan benda-benda yang baru. Macam tu. Kritis ni pula, bila benda tu ada, kita kritik dia. Senang cerita kritik lah. Kritis ni ialah kritik. Kita mengkritik benda-benda yang ada ni. Bukan kritik tu kutuk Kritik tu ialah kita memberikan kita punya pemikiran, apa yang kita fikirkan tentang sesuatu benda tu terhadap idea-idea yang dibagi ni, maklumat-maklumat yang dia bagi ni Sebab tu dia katakan jawab soalan tu, memberikan respons terhadap soalan secara kritis, kerana dia sudah memberikan kita bahan untuk difikirkan secara kritis. Dia dah bagi bahan untuk kita kritik. Nampak? Bahan-bahan ni dia bagi kepada kita untuk kita kritik. Baru kita jawab soalan-soalan tu. Okey, berbalik kepada bagaimana hendak menjawab soalan secara kritis. Pertama sekali, seperti biasalah, baik dialog ke, baik penerangan ke, baik apa-apa benda pun, kita kena fahami kehendak apa benda yang dia hendak sebenarnya. Okey, apa yang dia hendak? Okey, kalau kita tengok kat sini, baca sikitlah. Penyediaan bongkah cendawan. Okey, Zara menyertai lawatan ke pusat penghasilan bongkah cendawan. Okey, dia mendengar taklimat, mendengar taklimat yang disampaikan oleh Puan Ayu, pegawai pertanian. Okey. Dia mendengar taklimat lah yang disampaikan oleh Puan Ayu. Okey. Murid-murid, sila tonton video ini. Okey, ada video lah nanti kan. Dia bagi video. Contoh penyediaan bongkah cendawan. Kemudian dah habis video tu dia tanya, adakah kamu berminat untuk membuat bongkah cendawan? Mengapa? Okey, itu dia tanya. Itulah yang soalan yang diberikan. Dan soalan inilah yang kita kena jawab secara, yang kita kena respons secara kritis. Okey. Apa benda nak responsnya? Berdasarkan apa ni maklumat-maklumat ni? Maklumat-maklumat ni pun nanti ada mungkin dia ada terangkan dalam video tu lah. Okey. Tapi mungkin kejap lagi kita akan tengok video tu macam mana Okey, itu yang pertama fahami kehendak soalan. Okey, seterusnya teliti bahan yang diberi. Kat sini ialah untuk kita mendapatkan maklumat tentang apa yang kita nak jawab. Macam mana kita nak jawab kalau kita tak ada maklumat kan? Tengok gambar latar. Contohnya kat sini dia cerita pasal Puan Ayu yang tengah menyampaikan taklimat. Okey, ada video lah. Kemudian gambar-gambar kecil. Dia orang ni, budak-budak ni, Zara dan kawan-kawan dia ni sedang menonton video penerangan tu dalam laptop dia orang lah. Ada laptop gambar-gambar maklumat yang lain. Okey, kat sini nampak. Kat sini ada maklumat-maklumat tentang kelebihan menggunakan bongkah cendawan, produk berasaskan bongkah cendawan. Okey, benda-benda yang terhasil melalui cendawan ni. Kat sini ada inovasi makanan, ada baja, makanan ringan, jus cendawan dan produk kesihatan dan sebagainya. Kemudian kelebihan, dia cerita pasal kelebihan tadi. Cendawan ni mudah dibawa, pengeluaran hasil dapat dikawal, mudah dijaga dan dapat digunakan berulang kali. Baik, ini ialah maklumat-maklumat yang dia bagi untuk membantu awak menjawab soalan secara kritis. Okey. Jadi harap-harapnya
Dengan dia bagi benda-benda ni, kita boleh jawablah secara kritis kan. Contoh Contoh, mudah dibawa ke mana-mana. Apa yang boleh kita kritik tentang mudah dibawa ke mana-mana? Apa kelebihannya? Apa faedahnya boleh dibawa ke mana-mana? Faedah dia, apabila mudah dibawa ke mana-mana, bermaksud kita nak tanam benda ni kat mana-mana pun senang. Nampak? Bayangkan kalau bongkah cendawan ini benda yang susah nak dibawa, berat, besar, berair-air ke apa benda ke kan, susah nak bawa. Apa akan terjadi untuk kalau kita nak contohlah kita nak tanam dekat tingkat 2 rumah kita. Contoh rumah kita 2 tingkat kan, kita nak tanam kat atas. Jadi kalau benda tu berat, berair-air, becak apa semua, jadi benda tu akan jadi susahlah, menyusahkan lah. Kemudian jadi bila mudah dibawa ke mana-mana ni bermaksud senanglah untuk kita kalau kita tanam bongkah menggunakan bongkah cendawan ni, penghasilan bongkah cendawan ni. Kemudian dia cakap lagi, pengeluaran hasil dapat dikawal. Okey, itu pula kelebihan dia tu. Pengeluaran hasil dapat dikawal. Baik. Apabila hasil dapat dikawal, bermaksud kita boleh tentukan berapa banyak kita nak keluarkan pada sesuatu tempoh tuaian tu. Bila sekali tuai tu kita nak berapa banyak. Dia bukanlah contohnya macam satu pokok sayur kan. Kalau sekali tanam, sekali tuai, semua kena tuai. Jadi tak boleh nak kontrol. Habis, kalau tak habis jual, dia jadi busuk dan sebagainya. Jadi kalau macam ini, pengeluaran hasil dapat dikawal. Nampak ada kelebihan lagi. Maksudnya baguslah kita boleh kontrol. Kita tak lambazir kan. Kita boleh keluarkan hasil mengikut keperluan, mengikut berapa yang orang tempahan lah contohlah kan. Kemudian yang ketiga, mudah dijaga. Mudah dijaga. Yalah, mudah dijaga lah. Kelebihan dia kan. Dalam botol, nampak kemas. Dan terakhir sekali, dapat digunakan berulang kali. Itu ialah kelebihan dia. Seterusnya dapat digunakan berulang kali. Baik, kat sini juga ada dinyatakan produk berasaskan bongkah cendawan. Ada inovasi makanan, ada baja, makanan ringan, jus cendawan dan produk kesihatan. Ini menunjukkan produk berasaskan cendawan ni, bongkah cendawan ni pelbagai. Bila pelbagai, besarlah ruang kita untuk membangunkan dia, untuk kita terokai. Boleh buat baja. Contoh, pertama sekali kita jual runcit lah, runcit. Runcit. Bila tak habis yang jual runcit tu, sebahagiannya kita buatkan dia jadi baja lah, dah busuk kan. Cendawan yang dah busuk tu kita jadikan baja. Kemudian cendawan yang belum busuk tapi tak habis jual, kita jadikan dia makanan ringan. Cendawan yang baik ke, yang apa sikit ke, kita jadikan produk kesihatan dan jus cendawan. Baik, ini ialah kepelbagaian produk yang boleh dihasilkan menggunakan cendawan. Bongkah cendawan ni lah produk dia kan. Hiliran dia lah orang panggil. Okey. Ini ialah cara untuk kita menjana pemikiran kritis. Kita query dia, kita tanya dia, apa faedahnya? Apa faedah boleh dibawa ke mana-mana? Itu cara untuk kita membina pemikiran yang kritis. Apa kebaikannya mudah dijaga ni? Apa faedahnya boleh digunakan berulang kali? Itu ialah cara untuk kita menjana pemikiran kritis. Okey? Harap dapat bantu awak untuk buat. Okey, jom kita tengok apa lagi ada. Okey, kat sini ada video jom kita tengok apa benda Mana nak play ni? Okey, ini ialah penyediaan bahan penyediaan bongkah cendawan tu lah yang kita tengok tadi tu. Ni video dia.
Okey, itu saja. Baik, ini video tentang apa benda ni? Cendawan tadi itulah. Inilah video dia. Okey. Okey, sekarang ni inilah cerita pasal cendawan tu tadi. Sebenarnya tadi cikgu dah terangkan dah. Dah terangkan dah kelebihan menggunakan bongkar cendawan ni mudah dibawa, pengeluaran hasil dapat dikawal, mudah dijaga, dapat digunakan. Kita kena tanya apa faedahnya, apa bagusnya mudah dibawa, apa kebaikannya, apa bagusnya. Ah, Kemudian produk berasaskan bongkar cendawan ni pun sama juga tadi sudah dah diterangkan. Mula-mula kita buat goreng, kita jual mentah, kita jual runcit lah. Runcit, kemudian yang tak habis tu, kita jadikan makanan ringan, jadikan dia baja, jadikan jus senjawan, produk kesihatan dan mungkin ada banyak lagi benda yang boleh dihasilkan. Okey. Jadi cikgu harap dengan penerangan dan video tu tadi dapat bantu awak untuk jana pemikiran kritis. Ada sebenarnya, semua orang ada pemikiran kritis ni. Contoh paling 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 biasalah yang biasa berlaku contohlah dekat rumah kan. Awak makan. Awak makan atas pinggan, makan atas pinggan lah macam biasa lah makan malam pinggan tu kan. Lepas tu awak letak pinggan tu dekat sinki kat dapur. Lepas tu tak basuh. Kemudian dah 2 kali, 2-3 kali buat macam tu, sinki pun penuh lah dengan pinggan yang tak basuh ni. Kemudian mak awak atau ayah awak cakap, dah makan tu basuh lah pinggan. Kemudian awak pun cakap, kenapa pula nak basuh? Kenapa pula nak basuh tu menandakan pemikiran awak tu dah kritis dah. Awak dah tanya, kenapa pula nak kena basuh? Lepas tu mak ayah pun bagilah awak satu benda. Tu tengok sinki tu dah penuh. Itu menandakan ah, pemikiran kritis awak tu bersebab dan diberikan jawapan yang wajar oleh ibu bapa awak. Itu contoh contoh. Tak semestinya macam itu Cikgu yakin ramai antara awak yang dengar ni ialah orang-orang yang baik belaka. Okey, untuk sesi kali ini itu saja. Nanti jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC awak nanti, okey? Alright, itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.